Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rezeki kita seluas lautan. Amin. Okey, apa khabar semua? Sihat ke? Okey, hari ni saya nak tunjukkan bagaimana kita nak tanam anak keladi alokasia. Okey, macam mana kita nak memperbanyakkan untuk teknik yang senang, mudah, dia tak cepat mati, dia tak cepat layu bila selepas kita tanam. Okey, ada caranya. Macam keladi ni dia ada dua. Satu keladi, satu alokasia. Dia macam keladi tapi bukan keladi, dia alokasia. Okey, perbezaan keladi dengan alokasia senang sahaja beza dia. Macam keladi, okey. Keladi dia akan, kalau contoh, kalau dia beranak pinak, dia akan di sekelilingi pokok aja. Macam contoh. Okey, nanti contoh saya ambil sekejap. Okey, kalau keladi dia macam ni. Okey, kita tepikan dulu alokasia ni. Okey, kalau keladi macam ni, dia akan rimbun sekeliling. Nampak lebat ni. Saya punya keladi, alhamdulillah. Berkat hormon saya. Okey. Ini okay, kita iklan sebentar. Ni produk saya sendiri. Okey, hormos untuk bancuh dalam media tanah. Untuk menjadi media tanah kita tu ringan, pokok tak mudah cepat busuk akar. Tapi kalau dah pakai hormon saya ni, kena kerap siram. Contoh sehari 2 kali, sehari 3 kali pun boleh. Kalau musim hujan, kita tak perlu risau lagi dia busuk akar, pokok selalu rosak. Sebab kalau musim hujan, memang pokok selalu rosak. Okay, kebesarannya sebab hari tu rumah saya pernah banjir. Agak paras pinggang banjir, pokok semua tenggelam. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, pokok-pokok saya tak ada yang mati, semua sihat. Sebab media hormon saya ni dia menyedut air di dalam pot tu. Okey. Bila tanah poros, dia akan cepat keluar. Bila banjir tu surut, dia akan cepat keluar. Dia tak meninggalkan bertakung air di dalam pot kita tu. Okey, kalau berminat boleh WhatsApp saya terus. Nanti di awal video ada nombor WhatsApp saya, boleh terus WhatsApp saya. Okey. Okey, perbezaan keladi dengan alokasia. Okey, keladi kalau dia beranak pinak, dia akan tumbuh di sekeliling pokok. Sebab keladi, pokok bunga keladi, dia punya ubi. Bila ada ubi dia akan tumbuh di sekeliling. Bermaksud pokok tu ada ubi. Bila ada ubi, pokok keladi tu akan tumbuh anak-anakan di sekeliling pokok. Contoh macam ni, dia akan rimbun macam ni. Okey, kalau alokasia pula, dia akan tumbuh macam ni. Dia macam contoh, dia ada dia punya akar. Akar dia macam aloe dia tu, dia akan tumbuh macam ni, aloe dia tu. Okey, kalau alokasia ni senang je kita nak biak dia, kita tak akan dia rosak, dia tak akan kalau macam keladi ni, kalau kita tanam keladi, saya pernah ada buat video, kalau nak tanam keladi kita tak boleh streskan dari akar. Kalau streskan dari akar, selepas besok keladi akan layu. Tapi dia makan masa lah, kadang dia akan gugur semua daun, baru tumbuh anakan baru. Tapi kalau kita pandai, sebelum kita nak tanam tu, kita rendam dengan air, kita tarik betul-betul akarnya, dia tak akan merosakkan pokok keladi kita. Okey, yang ini alokasia. Bagaimana cara-cara kita nak tanam pokok alokasia yang mengeluarkan akar.
Akar tu aloe dia. Aloe akan mengeluarkan anak pokok. Ni anak pokok dia ada 1, 2, 3. Ni pokoknya. Okey, pokoknya. Dah besar pokoknya. Nampak? Dia tumbuh. Dia punya anak. Okey, tumbuh anak dia. Dia beraloe. Okey, senang je caranya kalau kita nak tanam. Senang je, kita ambil pasu yang dah siap potong, kita tebuk macam ni. Okey, kita tebuk macam ni, kita masukkan dekat dalam pasu tu. Okey, kita masukkan di dalam pasu tersebut. Okey, kita tengok ada akar dia, mesti ada akar, nampak? Bahagian sini ada akar. Okey, nampak ni. Ada akar ni, yang akar ni kita masukkan ke dalam pot kita. Okey. Masukkan dalam pot. Okey, kalau untuk pokok yang baru, kita tak perlu. Okay, kita letak macam ni sikit. Kita tak perlu, kalau beli hormon saya tak perlu campur tanah. Boleh terus je pakai hormon saya ni. Okey. Ni dia ringan. Macam ni dia hormos yang saya jual. Okey, kita masukkan dalam pasu kita tadi macam ni. Okey, kita dah potong, kita masukkan dia dalam pasu tu. Kita masukkan hormos sahaja, tak perlu campur dengan tanah. Selepas je kita dah tanam dia macam ni, nanti saya tunjukkan. Okey, kalau boleh buat semualah mana yang ada aloe ni, lepas tu kita letak balik di tempat dekat dengan pokok dia, sebab ada nanti senang kalau kita siram. Okey. Okey, ni ada 1, 2, 3, kita buatlah 3-3 ni semua. Nanti selepas 2 minggu dia akan tumbuh akar. Kita boleh potong, kita boleh tukar ke pot yang besar sikit. Okey. Selepas saja kita dah buat macam ni, dah masukkan dia kita dah masukkan dia dalam pasu ni, nampak macam ni. Dia akan jadi macam ni. Nanti kalau dah 2 minggu ke atas, kita boleh potong dia punya aloe ni. Kita boleh potong dia punya aloe sebab dia dah ada akar dia. Okey. Lepas je dah buat macam ni, kita siram dengan air. Apa-apa pokok pun kalau kita selepas kita tanam, kita kena siram dengan air. Itu saja. Okey, sekian je video saya untuk kali ni, untuk perkongsian saya perbezaan keladi. Okey, keladi yang lebat ni, keladi saya, keladi dan alokasia. Perbezaannya, keladi akan tumbuh anak di sekeliling pokok. Kalau alokasia dia tak ada ubi. Alokasia tak ada ubi. Alokasia dia dari akar. Dia akan hidup anak-anak dia dari akar ataupun alur dia. Okey, itu saja untuk perkongsian saya kali ni. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau ada iklan, jangan di skip untuk support saya. Bye. Assalamualaikum.